Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali bersama saya, Cikgu K. Hari ini kita akan bincangkan soalan vektor kertas 2. Okey, soalan ni dia banyak melibatkan nisbah, banyak melibatkan penambahan vektor dan juga banyak melibatkan dalam soalan ni kita dapat perhatikan dia menggunakan teknik persamaan serentak. Okey, bentuk soalan macam ni memang popular dalam kertas 2 SPM. Kalau kertas 1 mungkin dia hanya keluar soalan bahagian A. Soalan A ni kan. Tapi untuk kertas 2 dia akan keluar ke semua ini dan jumlah markahnya adalah 10 markah. Okey, di sini saya akan terangkan secara detail macam mana cara saya mengajar student-student saya supaya mereka boleh skor topik ini dengan mudah. Alright, jom kita perhatikan soalan. Diberi titik P membahagikan OA dengan nisbah 21. Sebenarnya ramai yang tak faham apa maksud nisbah 21 ni. P membahagikan bermaksud P terletak di tengah-tengah antara O dan A. Bila disebut nisbah 21, huruf pertama adalah huruf O. Oleh itu, OP adalah 2. OP adalah 2. Okey, mungkin saya pakai color lain dulu lah supaya you senang bezakan. Okey, sini 2. Manakala huruf yang kedua adalah A1. So, PA adalah 1. Oleh yang demikian, satu lagi nisbah yang kita boleh ketahui adalah nisbah OA nilainya ialah 3. Boleh? Seterusnya, titik Q membahagikan OB. Ini titik Q membahagikan titik OB dengan nisbah 3 nisbah 1. Huruf apa yang pertama? Huruf O. Oleh itu, OQ nisbah kita 3. Huruf apa yang kedua? Huruf yang kedua adalah B. Oleh itu, QB nisbah kita adalah 1. Dan dari sini kita boleh dapatkan satu lagi nisbah yang lain iaitu nisbah OB. Kita campurkan 3 campur 1 dapat 4. So itu adalah nisbah bagi OB. Okey, apa-apa pun anda kena make sure bahawa nisbah anda betul. Jika nisbah anda salah, habis. Apa yang anda buat semuanya salah. So make sure betul Okey, seterusnya dia bagi anda ungkapan vektor. Apa ungkapan vektor kita? Dia beri O arrow menuju ke A sama dengan A. Vektor A. Oleh itu, kita lukiskan O menuju ke A siap dengan arrow. Lukis dengan arrow sekali. Macam tu. So, dia adalah A. Manakala O menuju ke B, ungkapan dia adalah vektor B. So, O menuju ke B, right, adalah, jangan lupa arrow, B. Dan seterusnya dia ada bagi ni. Okey, ada yang tertanya-tanya, cikgu apa fungsi yang ni? Okey, yang ini kita gunakan untuk soalan B. So, untuk yang pertama, soalan A, kita tak tengok lagi yang ni. Yang ni kita gunakan untuk B. Alright, so sekarang saya nak tunjukkan. Selalunya untuk student saya yang baru belajar ataupun yang memang basic dia lemah langsung berkenaan dengan vektor, saya akan suruh dia untuk listkan ke semua vektor yang ada dalam ni. Okey, kita dah ada 2. Apa yang kita dah ada? Right. Saya tunjukkan. Kita ada OA, iaitu A. Betul Okey, sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak gunakan nisbah yang kita dapat tu untuk dapatkan OP. Okey, dia sebenarnya begini guys. OP sebenarnya bahagi dengan OA. Kita buat begini Okey, berapa nisbah OP? Oh, nisbah OP 2 cikgu. Okey, berapa nisbah OA? Nisbah OA 3. Okey, ada yang tanya dengan saya, cikgu boleh tak kalau saya buat OP bahagi dengan PA? Boleh. You akan dapat nisbah 2 nisbah 1. Kan? So maksudnya OP ni dia ada 2 bentuk nisbah dia. Satu bila kita compare dengan OA, satu lagi bila kita compare dengan PA. So kita nak pakai yang mana satu? Yang nombor 1 atau nombor 2? Cuba kita tengok vektor apa yang dia bagi. Dia bagi OA. That's why kita pakai yang ini tak pakai. Faham So dari sini OA, kamu bayangkan di sini adalah OA, kita pindahkan dia ke rumah kanan. So bila rumah kanan dia jadi darab OA. Lalu kita boleh
gantikan OA tu dengan apa guys? Yes, OA tu dengan A. So kita padam, kita gantikan dengan A. Sebab itu jawapan kita OP sama dengan 2/3 A. So teknik yang sama untuk PA. PA kita tahu nisbah dia adalah 1/3 OA. Sebab itu 1/3 A. Seterusnya kita buat OB pula. OB kita tahu nisbahnya total adalah B. So boleh tak saya dapatkan OQ? Boleh. OQ sebenarnya nisbah dia adalah 3 kan? 3 berapa yang kita nak guna? Okey, dia bagi OB guys. OB nisbah kita adalah 4. So 3/4 OB iaitu B. Now kita boleh dapatkan QB. QB pula nisbahnya adalah 1/4. 4 OB B. So nampak tak? So daripada satu nisbah, satu bentuk nisbah dan juga satu ungkapan vektor, you boleh dapat semua nilai-nilai vektor yang lain. Alright, seterusnya kita dapatkan pula apa? Okey, bahagian ni dah settle. Bahagian ni semua dah settle. Semua dah ada. Kita dah ada. Cuma yang ini, garis ni dengan garis ni. Yang itu tak ada. Okey, so kita dapatkan dahulu AB dulu. Okey, AB kita tak boleh guna nisbah ya guys. AB tak boleh guna nisbah. Kenapa? Kita tahu dia adalah, cuba tengok. Dekat sini kita nampak ada huruf L kan. Sesiku L dia bagi nilai OA, dia bagi nilai OB. So ini mestilah addition of vector ataupun penambahan vektor. Untuk buat penambahan vektor, huruf apa yang pertama? Huruf A. Kita letak macam tu. Selalunya bila kita buat penambahan, saya namakan dia, student saya tahu saya namakan dia teknik penyek. Teknik penyek ni memang dia sinonim dengan penambahan vektor, di mana huruf di tengah-tengah wajib sama. So kita pakai huruf OO. Sebab itu O tambah OB dipenyekkan, lalu O itu hilang, jadilah AB. Alright, so sekarang AB kita berapa nilai? AO, jangan lupa dia bukan OA, dia adalah AO. So negatif A tambah B. So itu adalah AB. Alright, seterusnya bila anda dah dapat AB, kita boleh dapatkan BP pula. Alright, BP berapa? Okey, kalau anda perhatikan BP, di mana BP? BP di sini. So, kita ada dua. Kita boleh buat BA tambah AP, boleh. Ataupun you boleh buat BO tambah OP. Nampak So, saya buat BO tambah OP. You boleh pilih yang mana-mana, no problem. You akan dapat jawapan yang sama. Okey, BO berapa? BO adalah negatif B. Manakala OP berapa? OP adalah 2/3 A. So, ini adalah jawapan kita, BP. Cikgu, kalau saya ubah boleh tak? Saya buat 2/3 A tolak B. Boleh juga. Tak jadi masalah. Alright, seterusnya kita buat pula AQ. AQ. Mana AQ? Perhatikan dalam lukisan anda. Mana AQ? AQ di sini. So, AQ ada dua. Satu AB tambah BQ. Kan? Satu lagi AQ pula adalah AO tambah OQ. So, saya gunakan AO tambah OQ. Sebab lagi mudah. Bagi saya lagi mudah. Saya gunakan AO tambah OQ. So, AO adalah negatif A, manakala OQ pula adalah 3/4 B. So, itu adalah AQ. So, guys, perhatikan. Kamu dah ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ungkapan vektor kesemuanya. Alright, so sekarang kita dah selesaikan soalan A. Saya tunjukkan macam mana nak buat soalan B. Untuk soalan B, ini disuruh anda ungkapkan BX dalam sebutan mu A dan A dan B serta lambda A dan B. So dekat sini you ada dua soalan. So bagi saya akan suka gunakan teknik kotak. Sebab teknik kotak ni dia lebih teratur, lebih sistematik dan saya lebih faham bila gunakan teknik kotak. Oleh itu saya letak atas ni yang dia nak BX, vektor BX, di mana vektor BX ni adalah dalam sebutan mu A dan juga B, dan dia juga adalah lambda A dan juga B. Ada yang tanya dengan saya, teknik kotak ni diterima ke dalam exam? Tak kisah you nak buat kotak ke bulat ke, janji ada apa-apa dalam tu, itu dikira sebagai markah juga. Alright, so kita tuliskan dahulu. Ingat tadi saya beritahu bahawa yang ini, information yang ini digunakan untuk soalan B. Lalu kita letakkan dia pada tempat yang bersesuaian. Okey, yang pertama saya letakkan BX.
sama dengan mu BP di situ. Dan di sebelah sini pula adalah saya letakkan pula AX sama dengan lambda AQ. Alright. So, sampai di sini, you perhatikan. Cikgu, kenapa cikgu letak dekat sini? Perhatikan, sini ada mu. Saya letak mu di tempat yang sepatutnya. Dan di sini ada simbol lambda. So, saya letak lambda pada tempat yang sepatutnya. Boleh faham? Alright, so seterusnya kita isikan. Alright, so sekarang BX adalah mu BP. Kita ambil semua di sebelah. Sebab itu kita listkan supaya senang kita nak masukkan. Oleh itu BP kita adalah 2/3 A tolak B. Nampak ya? Okay, now kita kena kembangkan. Kita kena expand. So, perhatikan. You darab betul-betul. Jangan salah darab. Mu 2/3 A, kamu kena letak 2/3 mu A. Macam tu. 2/3 mu A. Vektor A mesti ada paling kanan. Tak boleh di tengah-tengah. Tak boleh dekat depan. Manakala belakang ni pula adalah tolak mu B. So, ini adalah BX kamu. Alright, seterusnya. Di sini adalah AX. Di sini BX. Tak sama, guys. Tak sama. Dia nak BX. Okey, kita tahu bahawa, ni saya tunjukkan macam mana nak buat BX. Kita tahu BX sebenarnya adalah BA X. BA tambah AX. Teknik penyet tu sekali lagi. Kenapa cikgu pakai A kan? Sebab dekat sini dia gunakan AX. Sebab itu saya pakai sini AX. Sini pun kena BA. Alright, now kita isikan. Okay, berdasarkan yang ni guys, dia agak panjang sikit lah. Alright, BA adalah lawan kepada AB. So, dia adalah A, opposite direction of AB. So, dia adalah A tolak B. Alright, tambah. Sorry, saya tak tukar ni lagi. Kita tahu AX ni adalah lambda AQ. So, kita letak lambda dan kita gantikan AQ kat dalam ni. So, dia akan jadi negatif A tambah 3/4 B. Boleh faham? Itu cara dia. So, now kita kembangkan dia lalu kita susun. So, A tolak B. Lepas tu lambda darab dengan negatif A. So, tolak lambda A. Lepas tu lambda darab positif 3B tambah 3/4 lambda B. Macam tu. So, kamu ada 4 sebutan dalam ni. Ya, ini you ada 2 sebutan. Okey, sampai di sini adalah lebih bagus jika anda faktorkan. Macam mana cara nak faktor? Kita tahu depan A ini saya tunjukkan macam mana cara nak faktor. Okey, depan A ni ada 1. Dekat depan A ni pula ada negatif lambda. So, kamu just buat bracket 1 tolak lambda. Macam tu. Okey, tambah. Kita letak tambah. Kita tahu depan B ni adalah 1. So, kita letak negatif 1 tambah 3/4 lambda. So, B tu kita letakkan di luar. So, ini adalah BX. Dan ini juga adalah BX juga. Perhatikan ini adalah BX juga. Tak sini. Okey. So, sekarang ni kita barulah gunakan comparing. Kita comparekan A dengan A. Ni yang saya maksudkan teknik comparing. Cikgu, kenapa cikgu compare pula? Dah ada dua-dua. Sebab kedua-duanya adalah BX. BX cumanya yang kiri ini BX dalam sebutan mu. Dan di sini pula BX dalam sebutan lambda. So, bila anda dapat macam ni guys, tolong compare macam ni. So, dari sini anda boleh dapatkan dua persamaan serentak. Iaitu 2/3 mu sama dengan 1 tolak lambda. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah negatif mu sama dengan negatif 1 tambah 3/4 lambda. Ini persamaan yang kedua. Boleh faham ke sampai sini?
Mungkin penerangan saya agak laju, tak apa, you boleh tengok video ni berulang kali dan saya akan upload video ni dalam YouTube masing-masing. Don't worry, don't worry. Alright, so dari sini saya selalunya akan gunakan kalkulator saya lah, sebab kalau nak gunakan kalkulator ni saya cerita. Jika anda nak gunakan kalkulator, you kena susun dulu. Macam mana? You kena susun 2/3 mu tambah lambda sama dengan 1. Dan satu lagi pula, negatif mu tolak 3/4 lambda sama dengan negatif 1. Kita dapatkan dia dalam bentuk persamaan serentak. Lalu anda gunakan kalkulator anda. Okay, you masukkan 1, C1 1. Seterusnya B2 adalah negatif 1. Seterusnya A2 B2 adalah negatif 3/4. Dan seterusnya C2 adalah negatif 1. Oleh itu, you akan dapat jawapan mu kita adalah 1/2 dan you akan dapat lambda kita sebagai 2/3. Okey. Tapi harus diingat bila anda gunakan kalkulator, sebenarnya anda dikuatiri akan hilang markah. Kenapa? Sebab anda perlu tunjukkan teknik substitution, penggantian, ataupun teknik elimination. So nasihat saya macam ni, kita tukarkan dia jadi teknik ni saya tunjukkan teknik substitution Okey, teknik penggantian. Teknik penggantian. Dia sebenarnya tak susah pun guys, dia tak susah. Jadikan lambda ni perkara rumus. So lambda dia akan jadi 1 tolak 2/3 mu daripada persamaan nombor 1. Perhatikan persamaan nombor 1 ni. Saya pindahkan negatif lambda ke sebelah supaya jadi positif, dan 2/3 mu pindah ke kanan. So dia akan jadi negatif. So jadi macam ni. Okey, lalu kita masukkan. Kita tahu bahawa persamaan 2 adalah negatif mu. Negatif mu sama dengan negatif 1 tambah 3/4. Okey, lambda you gantikanlah 1 tolak 2/3 mu. Macam tu. Oleh itu, you akan dapat negatif mu sama dengan negatif 1 tambah 3/4 tolak 1/2 mu. Pindahkan dia sebelah sana. So, negatif mu tambah 1/2 mu. Dan di sini adalah negatif 1/4. Alright. So, di sini you akan dapat negatif 1/2 mu sama dengan negatif 1/4. So, you boleh hapuskan negatif. Lalu, you akan dapat mu sebagai 1/2. Oleh itu, masukkan lambda. Nilai lambda tu 1 tolak 2/3. Mu adalah 1/2. Therefore, you akan dapat 2/3. So, ini adalah teknik penggantian. Teknik penggantian. Agak sukar juga sebenarnya kalau anda tak biasa dengan teknik penggantian. So, you boleh dapat jawapan ni. So,